Dan kita nak bersama dengan Datuk Dr. Ahmad Faizal Firdaus, Presiden Mercy Malaysia. Assalamualaikum. Selamat petang, Datuk. Allah. Ya, saya. Datuk, Mercy antara NGO yang terkehadapan dalam membantu petugas Barisan Harapan terutamanya di Sabah. Bagaimana masyarakat dapat bersama-sama membantu dalam menghadapi gelombang ketiga ini? Yang pertama sekali, masyarakat secara umumnya mestilah patuh kepada semua norma baru sosial yang kita terpaksa laksanakan, seperti penjarakan fizikal, sosial, seperti memakai pelitup muka apabila di tempat awam, dan juga memastikan kita sentiasa membasuh dan mensanitasi tangan serta mengelakkan tempat-tempat yang tempat-tempat sesak. Yang keduanya ialah mematuhi segala SOP kalau kita bertugas atau bekerja. Dan yang ketiganya ialah untuk menyumbang apa yang boleh, maupun dari segi idea yang baik ataupun yang lebih baik lagi, kalau ada sumbangan keuangan yang boleh disalurkan kepada mana-mana pihak pertubuhan, termasuk Kementerian Kesihatan yang juga ada tabung KKM sendiri, ataupun kepada mana-mana badan pertubuhan sukarela seperti Mercy Malaysia, MRA dan sebagainya, yang sama-sama berganding bahu dengan Kementerian Kesihatan Malaysia sekarang dalam membantu menangani wabak COVID-19 yang sedang mendesak. Doktor, di media sosial kita lihat banyak pihak yang tampil membantu menghulurkan bantuan kepada mereka yang memerlukan. Ini satu perkara yang baik. Niat yang baik ini harus dipuji, tetapi bagaimana ini dapat diseragamkan ataupun memastikan mereka dapat mengikut SOP yang betul agar pergerakan mereka ini tidak menyumbang kepada peningkatan angka jangkitan COVID-19. Benar bantuan boleh diberikan melalui pelbagai cara. Kalau bantuan dari sudut kewangan boleh dipindahkan saja ke akaun bank ataupun transfer saja, tapi akhirnya ia juga memerlukan pendekatan fizikal seperti bertemu untuk menyerahkan barangan ataupun pack bekalan makanan. Baik, yang pertama sekali saya nyatakan di sini bahawa untuk masyarakat umum yang mungkin tidak ada saluran terus dan saluran yang berkoordinasi, yang paling baik sekali ialah tolong sampaikan bantuan dalam bentuk kewangan seperti saya sebutkan tadi kepada pihak yang boleh dipercayai, sama ada tabung Kementerian Kesihatan Malaysia misalnya yang telah pun dilancarkan, ataupun tabung-tabung NGO yang boleh dipercayai. Yang keduanya, kiranya hendak memberi bantuan seperti makanan sebagai contoh, haruslah sebaik-baiknya ada usaha yang dikoordinasikan dengan pihak yang sudah berada di negeri Sabah, sama ada organisasi Sabah sendiri ataupun organisasi daripada Semenanjung yang telah pun beroperasi di Sabah. Tidak perlu rasanya, ini yang sangat penting, tidak perlu rasanya seperti Hakim sebut tadi, untuk semua orang pula nak ke Sabah secara fizikal, dan kita harus menyalurkannya kepada mereka yang sudah berada di sana. Untuk bantuan yang lebih berbentuk bantuan perubatan, kesihatan, alat-alat dan sebagainya, mesti dikoordinasi dengan Kementerian Kesihatan dan sekiranya boleh juga dengan NGO yang sudah pun berkoordinasi dengan Kementerian Kesihatan. Ini mengelakkan bantuan ini tidak sampai kepada tempat atau maksud yang sepatutnya. Dan oleh itu kita nyatakan juga, sekiranya ada yang berminat untuk menjadi sukarela, boleh berbuat demikian sama ada melalui Kementerian Kesihatan Malaysia sekiranya anda termasuk dalam golongan yang diperlukan oleh kementerian, ataupun dengan badan-badan NGO yang berdaftar, yang berkoordinasi dengan Kementerian Kesihatan dan juga dengan Kerajaan Negeri Sabah. Pergi sendiri itu tak digalakkan. Doktor, dan masa sama kadang-kadang apabila niat ingin membantu itu berhadapan dengan terlalu banyak SOP ataupun red tapes-nya, mungkin ada yang sedikit melihat ni sebagai satu perkara yang agak leceh. Tapi boleh doktor ringkaskan apakah SOP-nya sekiranya kadang-kadang bantuan itu memerlukan bantuan yang segera, dan ini mungkin akan melibatkan sedikit kerenah birokrasi yang saya faham juga sedang cuba dikurangkan oleh pihak NGO dan juga KKM. Tetapi sekiranya ada pihak yang ingin membantu walaupun dalam keadaan yang sangat terdesak, apakah antara kriteria ataupun contoh SOP ringkas yang bukan ringkas tapi SOP yang perlu mereka patuhi untuk
memberikan bantuan tanpa menjejaskan ataupun mendedahkan diri mereka kepada risiko jangkitan? Baik, yang pertama sekali seperti saya nyatakan tadi kalau hendak memberi bantuan secara umum, yang paling baik sekali ialah dengan bantuan keuangan kepada tabung-tabung yang boleh dipercayai. Yang kedua, sekiranya ada antara masyarakat kita terutama sekali di negeri luar daripada Sabah yang ingin memberi bantuan dalam bentuk makanan dan bahan keperluan, seelok-eloknya SOP yang pertama ialah melalui badan yang sudah ada berdaftar di negeri Sabah, supaya kita tidak perlu membawa orang lebih daripada yang patut daripada Semenanjung ke sana. Biar mereka yang sudah ada di Sabah yang mengagihkannya. Kita tidak perlu menambah lagi bilangan sukarelawan misalnya sekiranya tidak berapa perlu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiganya, sekiranya anda sebagai masyarakat hendak menyumbang secara terus-menerus dan hendak menyumbangkan diri dan tenaga. Di sinilah tidak kira apa kepakarannya dan apa bidang, tapi ramainya yang diperlukan sekarang adalah dalam bidang perubatan. Kalau dalam bidang perubatan dan kesihatan harus menerima ataupun mendapat kelulusan daripada pihak Kementerian Kesihatan, daripada CPRC di sini, dan akan dikoordinasikan dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sabah di sana. Dan untuk NGO misalnya, kalau ada NGO yang selain daripada seperti Mercy Malaysia yang sudah pun berdaftar dengan kementerian, dengan kerajaan negeri, kalau ada NGO yang lain yang ingin juga menghantar sukarelawan misalnya, mestilah berhubung dengan pihak yang berwajib ini untuk mendapat kelulusan. Ini adalah penting supaya tidak nanti terjadi terlalu ramai orang yang ke sana tanpa ada tugas yang tertentu. Kita sedang cuba untuk mengurangkan birokrasi, kita sedang cuba untuk mengurangkan red tape. Di pihak Mercy Malaysia sendiri kita akan ada kaki tangan kita yang akan membuat kerja-kerja perhubungan ataupun liaison dengan pihak Jabatan Kesihatan dan juga dengan KKM di peringkat pusat. Ini untuk mengurangkan birokrasi.